Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfir lahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yuti'il hadiyadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah karunia-Nya, kita masih lagi diberikan nafas untuk meneruskan perjuangan kita sebagai hamba Allah. Ingat tuan-tuan, dunia ni fana tuan-tuan, fana, akan musnah satu hari nanti. Jadi kita hendaklah sentiasa bersedia dalam perjalanan kita sebagai hamba Allah. Tidak boleh tidak, tidak boleh tidak, kita mesti ataupun wajib memastikan diri kita ni sentiasa di bawah redha Allah. Maksud di bawah redha Allah ni tuan-tuan, apa setiap perbuatan, setiap amalan yang kita lakukan mestilah di bawah syariat Allah, di bawah larangan Allah. Itulah, bila kita melakukan apa yang telah disyariatkan dan bila kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, masa tu sebenarnya kita telah redha. Kita telah redha apa yang telah Allah Ta'ala letakkan di atas bahu kita ni. Tanggungjawab kita kena galas. Dan daripada situ kita redha. Kita kena redha. Jadi apabila kita redha dengan apa sahaja syariat dan kelarangan-larangan Allah tu, kita redha, kita lakukan dengan sesungguh-sungguhnya, insya-Allah Allah juga redha kepada kita. Segala nikmat yang Allah Ta'ala bagikan, kita perbanyakkan syukur kepada beliau. Dan jikalau banyak musibah yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita, kita kena banyak bersabar dalam menghadapinya dan menyerahkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Okay, hari ni, pagi ni, saya ada masa sedikit, jadi saya ingin berkongsi sedikit-sedikit apa yang menjadi keperluan kepada kita sebagai hamba Allah. Penekanan sebagai hamba Allah ni selalu saya tekan tuan-tuan, sebab kita ni hamba kepada Allah. Walaupun kita seorang bapa, walaupun kita seorang ibu, walaupun kita seorang anak, kita adalah hamba Allah. Ingat tu, ingat tu. Kita ni hamba Allah. Okey, pagi ni saya nak bercerita berkenaan dengan 2-3 perkara lah. Yang pertamanya, saya ingin bercerita berkenaan dengan solat. Solat ni. Kita cerita tentang solat. Sebab apa? Sebab kebanyakan pada hari ini ramai yang memandang enteng, meringankan ibadah solat. Meringankan ibadah solat, padahal solat ini merupakan tiang kepada agama kita. Ya? Bermula solat itu adalah tiang bagi agama. Solat tu adalah tiang kepada agama, kan? Jadi maka janganlah dipermudahkan akannya. Dirikan segala haknya dengan melakukan yang rukun berserta dengan yang sunatnya. Jadi Waalaikumsalam. Jadi masa kita melakukan solat tu, ya Waalaikumsalam. Jadi masa apa yang kita kena tanamkan dalam kepala kita, bahawa solat itu tiang agama. Jadi kita tidak boleh bermudah-mudah, tidak boleh memandang enteng. Sebab kalau kita bermudah-mudah, kita memandang enteng kepada solat, kemungkinan solat kita tu tidak kukuh. Jika solat kita tidak kukuh, apa yang berlaku? Solat itu mencegah kita melakukan daripada perkataan keji dan mungkar. Solat tu boleh mencegah kita dari melakukan perkara keji dan mungkar.
Tapi apabila solat kita lakukan secara bermudah-mudah, secara enteng, secara ringan, kemungkinan solat kita tu tak solid. Jadi bila tak solid, perbuatan keji dan mungkar itu berkemungkinan besar kita masih lagi melakukan. Masih lagi kita melakukan perkara-perkara keji dan mungkar. Ya? Jadi nak tak nak solat ni kena jaga, tuan-tuan. Diri kita sendirilah. Saya suka bercerita ni untuk diri kita sendiri. Selepas kita membetulkan solat untuk diri kita, barulah kita betulkan orang di bawah jagaan kita. Kalau kita seorang bapa, kita perbetulkan solat kita agar solat kita itu solid, kukuh. Bila kita dah kukuh dalam solat, barulah kita perhatikan isteri kita, suami kita. Kepala ikat pada isteri, kalau dia yang dah kukuh solatnya, tengoklah suaminya. Adakah suaminya seorang yang mendirikan solat? Perhatikan. Subuhnya dibuat dekat mana? Dekat rumah. Tak apa, biar dia buat kat rumah dulu. Lama-lama galakkan dia ke surau. Sebagai seorang isteri, menjadi tanggungjawab. Suruh, kalau suami itu tak nak pergi tu, suruh suami pergi ke surau untuk mengambil ganjaran yang lebih besar. Kalau dekat solat dekat rumah aja ganjaran ni kecil, suruh dia pergi ke solat ke surau, ganjaran lebih besar. Dan kita sebagai isteri pun dapat dia punya bahagian dia. Kalau suami pergi ke surau masjid ni, tuan-tuan, di jemaah. Jadi bila tengok suami kita dah bagus solatnya, okey, alhamdulillah, maintain. Dan pastikan kita anak-anak kita pula. Anak-anak kita pastikan kebiasaannya, tuan-tuan. Anak-anak ni kalau di bawah sekolah rendah lah, kita ambil umur daripada 7 sampai ke 12 tahun lah. 7 ke 12 tahun ni adalah masa kanak-kanak dia dengar cakap kita. Kalau kita ajar dia dengar cakap kita. Cuma kalau dalam soal solat ni, perhatikan tengok anak-anak saya. Anak-anak saya seorang yang paling bongsu tu dah umur 12 tahun. Dia kalau solat, tuan-tuan, laju. Kalau saya tengok, saya membaca ni, saya baru perasan tak sampai satu paragraf, saya tengok dia dah salam dah. Subhanallah. Saya kadang-kadang saya tanya, kenapa Adin semayang macam mana tu? Jadi kita kena tegur. Walaupun dia tak suruh dia buat correction, tapi kita kena tegur. Mudah-mudahan besoknya dia akan bacaan dia akan slow sikit lah. Ini laju. Tuan-tuan kena tengok anak umur 7 sampai 12 tahun tu, tengokkan dia punya solat dia. Memanglah mereka tu masih muda, kepala mereka masih clear, bacaan dia boleh laju. Dia boleh laju. Tapi kita jangan galakkan macam itu. Kita kena tegur dia. Kita kena tegur anak-anak kita tu supaya bersolat dengan baik, membaca dengan baik. Kalau dia baca surah Fatihah tu, suruh dia baca dengan tertil, perlahan-lahan, tak apa, jangan nak laju-laju. Baca perlahan-lahan Fatihahnya dulu, penekanan dekat situ. Tolong tengok anak-anak kita, ya. Dirikan segala haknya dan lakukan yang rukun berserta dengan sunat padanya. Pelihara waktu dia. Pelihara waktu solat kita ni. Jangan solat subuh pukul 8 pagi, pukul 7 pagi. Bukan macam tu. Kena jaga. Pelihara waktu solat kita tu. Pastikan kita bersolat di dalam waktu dia. Kalau solat zuhurnya, tergelincir matahari sampai ke bayang sama dengan orang, itu adalah masuk asar. Jadi pastikan di dalam waktu tu. Pastikan kita tahu di dalam waktu masa kita melakukan solat tu. Ya. Dan jangan sampai tertinggalkannya. Jangan sampai tertinggal waktu. Sibuklah bos, sibuk meeting meeting makan masa, langgar waktu semayang. Ingatkanlah pengurusi itu. Ya Mr. Chairman, kita sekarang masuk waktu asar ni. Kita berhenti 5 minit untuk solat. Nanti kita sambung balik. Kena ingatkan chairman tu. Mudah-mudahan kita punya organisasi tu
organisasi yang menjaga solat. Waalaikumsalam. Orang mana sihat, selamat pagi dan makan dah kahwin semua. Jadi kita kena pastikan dalam waktu dia, jangan tinggal. Jangan tinggal. Barang siapa jua yang meninggal semayang, meninggalkan solat, maka dia meruntuhkan agama dia. Ini bahasa simple. Jangan pening kepala, bahasa simple. Bila solat itu tiang agama, bila meninggalkan dia, apa dia? Meruntuhkan agama. Simple, straightforward. Dia punya correlation dia macam tu. Jangan nak pening-pening kepala. Letak dalam kepala, solat ini tiang agama. Kalau aku tinggal, aku runtuhkan agama. Dah. Ingat, letak dalam kepala. Bila dah letak dalam kepala tu, kita jagalah solat kita. Jaga solat kita. Kalau memang betul-betul masyakkah, kesusahan, kepayahan apa semua, gunakan apa yang ruksah yang agama bagi. Yang agama bagi ruksah. Contoh dia kepayahan dalam safar, bermusafir, balik kampung, hari raya, jamnya berbatu-batu jamnya. Jadi tak sempat nak sampai ke surau atau musola yang berdekatan. Dah terlajak waktunya. Gunakan jamak. Kita boleh jamak pada masa itu. Niatkan jamak. Niatkan jamak. Bila sampai ke sana, ada tempat dia boleh solat, berhenti. Solat asar dan jamak yang zuhur tadi. Jamak takhir. Bawa daripada zuhur pergi ke asar. Jangan sekali-kali tinggal begitu saja. Tapi kalau kita bukan di dalam hal-hal safar, bermusafir, benda-benda itu tak bolehlah guna. Benda itu guna untuk orang-orang yang syarat-syarat dia tertentu. Siapakah orang yang boleh menggunakan kesenangan, hadiah yang Allah Ta'ala sediakan? Ada orang-orang dia. Jadi kalau kita ni tak pergi ke mana, duduk dekat-dekat aja, kerja dalam 20 kilometer je kita pergi, tersangkut jam, dan itu jam yang kita sangkut tu kita tahu hari-hari kita sangkut tu. Jadi sebelum balik tu, pastikan kita buatlah dulu asarnya kat tempat kerja. Dah balik keluar pejabat tu cari, ada kan semua tempat kerja ada musola ataupun surau. Tunaikan dulu asar tu, baru balik drive. Kalau dia sangkut sampai ke maghrib, sekurang-kurangnya ada masa lagi. Ya, maghrib tu ada masa lagi. Macam tu. Kita sendiri kena pandai mengadjust waktu-waktu itu demi menjaga solat kita. Tak ada orang lain yang akan menjaga solat kita, tuan-tuan. Ingat, solat kita orang lain akan jaga bila orang lain tolong jaga solat kita. Sorry to say lah, orang tolong jaga solat kita pada masa solat jenazah ya, tuan-tuan. Kita tak payah solat, dia orang tolong solatkan untuk kita. Takkan sampai gitu. Takkan sampai yang itu baru kita tak payah. Jadi masa kita hidup ni, solat ni kita sendiri. Kita sendiri mesti berjuang mendirikan solat tu. Hayya 'alas solah tu. Dirikan solat tu kita sendiri yang kena berjuang. Tak ada orang lain nak kena berjuang ke. Dia ada setengah orang-orang yang orang suka yang mengajak dia tengok macam waktu solat nak dekat dia pergi surau tengok kita, jom kita surau solat. Ada orang yang macam tu, okey bagus. Ada yang jenis macam tu, bagus. Kadang-kadang kita tu buat kerja, leka kan, leka. Dia lalu kat rumah kita nak pergi ke masjid surau, nampak kita, jom. Dah dekat masuk waktu, jom. Okey. Kau jalan dulu. InsyaAllah aku ni, okey. Lepas dia cakap tu, kita berhentilah kerja kita. Bersihkan diri dan kita pun pergi. Macam tu. Bukan, jom ke surau. Kubur masing-masing lah, kau pergilah. Jangan macam tu, tuan-tuan. Jangan jadi orang yang macam tu. Hati kita keras. Biarlah hidup ini keras, tuan-tuan. Jangan hati keras. Kan banyak BTT yang keluar, hidup ini keras. Tak apa hidup keras, tapi hati jangan keras. Hati mesti mau lembut.
Bila orang tegur, orang ajak, orang ni senyum. Ya jalan dulu. Sekejap lagi aku bersihkan diri dulu. Aku akan ikut kau belakang. Jangan kita menempelak dia pula. Padahal dia dengan hati yang lurus, hati yang murni, ajak kawan dia pergi ke syurga. Boleh kawan dia kata kubur masing-masing pula. Oh tak, jangan jadi orang macam tu tuan-tuan. Ya, jangan jadi macam tu. Kalau tak nak pun diam aja, senyum, angkat tangan je. Kalau nak solat dekat rumah kan, tak nak pergi. Rasa badan berpeluh-peluh buat kerja tadi kan. Jadi dalam ingatan kita malas nak pergi, nanti nak mandi apa semua kan. Takut tak sempat. Janganlah membalas, menunjukkan kita tu hati yang keras. Ya? Itulah yang telah dikabarkan oleh junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusahalah untuk menunaikan solat di awal waktunya. Tunaikan solat ni awal waktu. Saya selalu memberi penekanan dalam biasanya solat ni tuan-tuan, kepada diri saya lah. Tuan-tuan pun mungkin pengalaman yang sama. Kita ni pada mula-mula kita bersolat dulu. Apabila kita tahu solat tu kita wajib lakukan, kita solat asal kita solat je. Asal kita solat je. Dalam waktu asal kita solat je. Tak kisah awal waktu ke, tengah waktu ke, akhir waktu. Janji kita solat. Itu orang yang baru kenal solat tuan-tuan. Pemikiran orang yang baru kenal solat macam tu. Tak dinafikan. Tapi kalau dah 30 tahun kita masih berfikiran macam tu, something wrong. Kalau umur kita 7 sampai 12 tahun tadi kita fikir macam tu, yes, no problem. Kadang-kadang mak bapak sebut baru dia nak solat. Kalau mak bapak tak sebut, dia tak solat. Waalaikumsalam Kak Mun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jadi jika mengikut umur ni, dia Bangladeshi. Jadi kalau sampai kita umur dah sampai 50, 40, takkan macam tu lagi kita punya pemikiran tentang solat. Tak semestinya kita macam tu lagi. Kita sepatutnya dah lebih advance. Kita dah tahu, dah set dalam kepala. Pukul 5.50 dah masuk subuh. Aku mesti kena bangun pukul 5. Pukul 5 dah bangun. Mandi, bersihkan diri, ambil wuduk, pergi duduk, buka apa ni Waalaikumsalam. Buka bentang sejadah, solat. Ada masa lagi. Nak sampai subuh lambat lagi ni. Ada 30 minit lagi ni. Apa lagi? Ambil peluang buat tahajud. Pelan-pelan buat tahajud. Buat mana yang sempat lah. Tahajud ke, lepas tahajud taubat, lepas taubat witir. Dapatlah. Pagi-pagi sebelum tunggu subuh tu dah kita dapat tahajud, kita dapat taubat, kita dapat witir. Alhamdulillah. Habis witir ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tunggu sekejap azan subuh. Alhamdulillah, cantik. Kalau rumah kita dekat dengan surau masjid, kita dengar azan tu, kita boleh dengar, kita dengar azan tu sampai Bilal habis, kita solat sunat di rumah. Solat sunat fajar tu di rumah. Sunnah, itu sunnah dia. Tapi kalau rumah kita jauh pada masjid, pada surau, dengar azan terus pergilah. Terus pergi. Tapi kalau rumah kita berdekatan dengan masjid surau, dengar azan, kita dengar bila azan sampai habis, kita solat sunat fajar, solat sunat subuh tu kita buatkan dekat rumah. Sebab dia adalah sunnah. Kalau boleh buat sunnah ni, buat sebaik-baik mungkin lah. Yang mana dapat kita ambil, itu saya cakap. Untuk sunnah ni, tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Jadi dalam hal ni, kalau rumah kita dekat dengan surau masjid, silakan buat dekat rumah solat sunat tu. Habis, Assalamualaikum, baru gerak pergi ke surau. Sampai kat surau tu, biasanya kalau rumah dekat, memang Bilal baru bangun lah. Bilal baru bangun, ambil mic, baru nak iqamah. Cantik tu. Itu cantik. Memang terbaik. Jadi kita dapat pahala sunnah, kita dapat solat sunat fajar. Solat sunat fajar ni dia punya apa? Dia punya fadilat dia lebih hebat daripada dunia dan isi dia. Ganjaran dia. Bayangkan solat sunat subuh tu, fadilat dia lebih besar daripada
dunia dan isi dia. Tuan-tuan kira lah dalam dunia ni berapa banyak, berapa dia punya value dia. Kalau kita buat solat sunat subuh tu lebih hebat daripada yang ada dalam dunia dan isi dia. Jadi kena buat. Solat sunat subuh buat. Jangan tak buat. Ganjarannya besar. Ya. Jadi tuan-tuan fikir, apabila solat sunat subuh ataupun solat sunat fajar ni, dia punya hebat dia, fadilat dia, dunia dan isi dia, solat sunnah tu, solat sunat. Apatah lagi solat subuhnya. Solat sunat fajar sebelum subuh ke selepas subuh? Depend. Kalau tuan tak sempat buat sebelum subuh, sebelum solat subuh tu, solat fardu tu, tuan tak sempat. Azan apa semua. Kan? Tuan dah kena nak buat fardu subuh. Buat fardu tu dulu. Kemudian qada lah yang solat sunat tadi tu. Ya? Jangan langsung tak buat. Buatlah. Ya? Ada kaul yang mengatakan macam tu lah. Boleh dibuat. Tapi kalau kita bangun awal, kita buatlah sebelum solat fardu tu. Macam tu ya. Jangan tinggal. Jadi itu yang saya cakap tadi. Solat sunat subuh ni dia punya power dia, fadilat dia, dunia dan isi dia. Tuan-tuan bayangkan solat subuh tu sendiri. Apakah dia punya kekuatan dia? Apakah dia punya ganjaran dia? Macam tu ya. Macam tu. Berusahalah. Ya, berusahalah untuk menunaikan sembahyang pada awal waktu. Jadi kalau dah 30 tahun, 40 tahun bersolat, kita pun dah tahu tata cara, tahu dah waktu apa semua, kita pun sendiri kita boleh manage diri kita ni. Berusahalah untuk solat di awal waktu. Kita kerja ke, kita tak kerja ke, kita musafir ke, kita tak musafir ke, berusahalah untuk solat di awal waktu. Ya. Segeralah mengganti akan sembahyang yang telah ditinggalkan. Ini dah ditinggalkan. Tinggalkan segera menggantikan. Mungkin ada masyakkah, kesusahan, kepayahan, tertinggal solat, dah terlepas waktunya. Kan? Sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja. Tak kira lah sengaja ke tak sengaja. Kalau tertinggal, cepat-cepat. Mohon ampun pada Allah. Qada cepat-cepat. Jangan ditinggalkan. Tak apalah. Sampai 20 tahun, tuan-tuan. 20 tahun tak qada solat. Sebab apa? Sebab tak bersolat. Tak bersolat. Daripada kecil tak ditegur oleh ibu bapa, dibiarkan tak solat. Umur 10 tahun tak solat, 11 tahun tak solat, 12 tahun tak solat, sampai 15 tahun, lepas tu 20 tahun. Duduk sendiri tak solat. Lepas menikah tak solat. Bini tengok pelik. Laki aku ni tak solat. Tegur, kena marah. Bang tak solat ke? Kau ni pandai-pandai kau. Kau jaga solat kau lah. Tegur aku pula. Jangan jadi macam tu. Jangan jadikan diri kita macam tu. Biar hidup ini keras. Hati jangan keras ya. Macam saya cakap tadi. Hidup memang keras. Tapi hati jangan keras. Hati mesti mau lembut. Ada orang tegur kita, terima. Lapang dada, terima dengan baik. Jangan nak melenting pula. Marah orang. Padahal orang tu ngajak kita ke syurga tu. Tuan-tuan, orang ngajak pergi tempat baik, tuan-tuan marah ke? Soalan. Kalau misalnya tak dengar azan, agak-agaknya pukul berapa nak buat solat sunat fajar? Waktu solat subuh tahu tak? Tahu kan? Dalam TV pun dia ada tulis kat bawah tu, solat subuh 5.50. Kita dah tahu kan 5.50. Kita bangun-bangun tengok 5.55. Apa maksud tu? Maksud tu dah azan dah lepas. Jadi
Kalau kita semayang dekat rumah, kita semayanglah sunat dulu. Semayang solat sunat dulu. Selepas semayang solat sunat, baru kita buat fardu subuh. Kalau kita semayang dekat rumah, in case kita solat dekat rumah, kita buat sunat dulu. Dan kemudian kita buat fardu subuh. Settle. Kalas. Tak ada banyak cerita. Tapi soalannya, apabila kita solat surau, masjid, azan tak dengar, tak apa, kita pergi-pergi tengok-tengok, orang dah iqamah, dah start dah. Tok Imam dah start berbaris dah. Orang lain semua dah start sharp. Kita tak sempat tadi kan? Kita tak sempat solat sunat fajar tadi kan? Solat sunat subuh tak sempat. Kita solat subuh fardu, ikut belakang Tok Imam tu. Habis je, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita keluar baris, kita pergi duduk dekat satu sudut, kita buat solat sunat subuh. Macam tu. Tuan? Semoga ada idea sikit lah. Jangan ada setengah. Yes, tuan-tuan, ilmu ni penting. Kalau kita tak tahu, tak ada ilmu, kita tak boleh nak beramal, kita tak boleh beribadah. Ingat tu. Jangan kata bila dah lepas subuh tu tak boleh buat dah. No, boleh buat lagi. Solat fardu dulu. Selepas solat fardu tu, silakan. Kita ambil dia sebagai qada lah. Solat sunat subuh tadi tu. Dia jatuh macam mana? Adakah dia lebih baik buat atau tidak buat? Solat sunat dia, tuan. Solat sunat dia. Tapi kita ni Allah Ta'ala dah bagi dia punya gambaran yang mengatakan solat sunat fajar itu dia kehebatan dia melebihi dunia dan seisinya. Kita dah tahu dia punya fadilat dia, kehebatan dia. Takkan kita nak tinggal. Itu dia pokoknya. Ya? Ingat tu. Sayang kalau kita tak buat solat sunat fajar ni. Sayang sangat-sangat kalau kita tak buat. Sebab satu-satu dia kira dua lah. Solat yang kita tahu dia punya weightage dia. Solat yang kita tahu weightage ada dua, tuan-tuan. Yang saya tahu. Yang pertama solat sunat subuh. Solat sunat subuh tu dia lebih baik daripada dunia dan isi dia. Yang kedua, solat jenazah. Dapat satu ganjaran gunung Uhud. Solat jenazah, kalau kita solat jenazah, ganjarannya satu gunung Uhud. Solat sunat fajar, solat sunat subuh, dunia dan isi dia. Dua solat ni Allah Ta'ala tu dah bagi gambaran kepada kita. Apabila kita melakukan kedua solat ni, dia macam mana, apa yang kita dapat. Solat-solat lain Allah cakap 27 ganjaran, berjemaah 27 ganjaran. Macam mana? Kita tak boleh nak weightage. General. Dia general. Ayat dia general. Tapi kalau solat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan isi dia. Weightage dia sudah nampak tu kat situ. Kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan kira lah. Tuan-tuan kira. Dalam dunia ni, apa yang ada? Emas 500 tan contoh. Tuan-tuan kira. Lepas tu tuan-tuan totalkan. Totalkan dia dapat berapa? Kita letaklah dekat sana. Beratus-ratus bilion. Beratus-ratus trilion. Dunia dan isi dia ni. Value dia beratus-ratus trilion. Maknanya kalau kita solat sunat subuh tu, lebih hebat daripada beratus-ratus trilion tadi. Sematkan dalam kepala otak tu. Masukkan dalam kepala otak tu. Jangan tinggal solat sunat subuh. Jangan tinggal solat sunat subuh. Sebab kita tahu dia punya kehebatan, fadilat dia. Ya? Macam tu. Macam itulah tuan-tuan. Untuk kita beribadah, kita ni manusia. Manusia ni, kita ni biasa sentiasa ni nak memandang benda-benda yang macam tu. Bila aku buat, apa yang aku dapat? Bila aku buat ni, apa yang aku dapat? Bila aku kerja, aku dapat gaji kan? Aku punya kelulusan sekian-sekian. Lepas aku dapat kerja, tawaran dia tak cukup. Tuan-tuan nak kerja ke? Contoh keduniaan lah ni. Tuan-tuan ada degree chemical engineering. Wah, hebat. Kerja dengan Petronas. Tiba-tiba dia bayar gaji tuan-tuan 1,500. Tawaran sebagai chemical engineer. Tuan-tuan nak terima ke? Tak nak kan? Tak nak.
1,500 mana boleh. Itu gaji orang SPM je. Contoh. Contoh. Sebab kadang-kadang orang ni label pemikiran macam-macam tuan-tuan. Jadi kadang-kadang contoh-contoh tu perlu kita buat bagi memastikan semua faham dia sama. Ya. Segeralah menggantikan solat yang telah ditinggalkan sama ada secara sengaja atau tidak. Ini kena. Solat sunat subuh insya-Allah di bawah. Okey. Bagus tu. Bagus Nur Riza. Teruskan. Rugi kalau tak buat solat sunat subuh tu. Bagus. Alhamdulillah Pak Lah faham Alhamdulillah. Solat ini bermaksud dalam segi bahasa adalah doa. Doa. Solat ni mana dia dalam segi bahasa doa. Dari segi syarak, dari segi bahasa dia merupakan solat ni merupakan doa. Daripada segi syarak dia merupakan beberapa percakapan dan perbuatan tertentu yang dimulai daripada takbiratul ihram dan disudahi oleh salam. Itu daripada segi syarak dia. Aku nak pergi solat je lah. Solat tu apa? Kan? Solat ni dari segi bahasa lah, aku nak terangkan dekat kau segi bahasa seolah-olah aku berdoa kepada Allah lah. Macam tu dari segi bahasa. Dari segi syarak, daripada takbiratul ihram, dia ada rukun-rukun dia, fi'li, qauli apa semua tu. Daripada takbiratul ihram sampailah ke salam. Itu dari segi dari segi syarak. Tadi dari segi bahasa dia adalah doa. Setiap bacaan yang kita buat dalam solat tu merupakan doa. Tasbih apa semua tu kepada Allah Ta'ala. Ya? Dan solat yang wajib dikerjakan adalah 5. Ada 5. Semua orang tahu kan? Ada 5. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isya. Itu dia punya kefarduan dia. 5 kali sehari semalam. Ada 5 kali. Daripada subuh, bermula subuh sampai ke Isya. Tengoklah kalau tuan-tuan nak kira subuh tu, yalah kita hidup di dunia ni, permulaan hari kita bangun tidur kan? Jadi kita anggapkan subuh tu sebagai yang pertama lah. Tapi kalau mengikut kiraan Islam, bulan Islam, dia selepas asar tu. Dia bertukar jadual kan, Makna kalau kita nak kata yang sembahyang yang mula-mula adalah Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur, Asar. Habis, tutup buku. Start balik. Macam tu kalau ikut dalam kiraan bulan Islam. Macam tu cara kiraan dia. Tapi kalau kita hidup sehari-harian ni, kita boleh menganggap sebagai subuh sebagai permulaan hari kita. Permulaan hari kita, apa yang kita kena buat dulu? Solat subuh. Ya, kita jadikanlah solat subuh tu sebagai, kita anggapkan dia sebagai solat yang pertama dalam diri kita untuk hari itu. Lepas tu Zuhur, lepas tu Asar, lepas tu Maghrib, lepas tu Isya. Sampai Isya selesailah kita punya tugas hari itu sebagai hamba Allah, menjalankan solat dengan baik, ya. Macam tu. Kepaduan solat 5 waktu telah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila solat fardu Nabi Muhammad terima. Sebab sebelum Nabi Muhammad terima solat fardu ni, Nabi dah solat dah. Dia buat solat pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat. Ada riwayat mengatakan macam tu. Itu adalah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajaran daripada syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat. Nabi terima fardu solat kefarduan kepada orang Islam ni pada masa Isra Mi'raj. Nabi naik ke atas Sidratul Muntaha. Kalau nak detail dengarlah dalam ceramah Isra Mi'raj, dia boleh cerita dia Nabi mula-mula Allah Taala fardukan 50 waktu satu hari. Nabi turun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, "Oi, mana boleh? Umat aku yang hebat ibadah pun tak sampai macam ni. Naik minta lagi Allah Taala kurangkan." Turun naik 4 kali 5 kali Nabi turun. Dan yang terakhir tinggallah 5 tu pun
Satu tu Allah Ta'ala gandakan dengan 10. Jadi kalau satu tu jadi total dia macam 50 juga. Itu ada riwayat yang mengatakan macam tu ya. Telah memfardukan solat sebanyak 50 kali sehari. Nampak saya tak baca lagi, saya cerita dulu. 50 kali sehari. Namun Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurangkannya menjadi 5 waktu sehari semalam. Jadi inilah yang kita buat sekarang ni adalah hasil daripada Nabi Musa mengsyorkan kepada Nabi Muhammad SAW, minta Allah Ta'ala kurangkan. Alhamdulillah kita dapat 5 waktu. Dan cantik. Tuan-tuan tengok waktu-waktu semayang tu, waktu-waktu solat tu, tuan-tuan tengok. Cantik susunan dia. Cantik. Bangun pagi, mandi, ambil wuduk, solat subuh. Pagi-pagi kita dah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tak? Baik. Kita memulakan hari kita dengan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Baik, hari kita baik. Sebab tu kena jaga solat. Jaga solat. Yang terbaik, bagi yang terbaik lah, solat di awal waktu. Berjamaah kalau mampu. Kalau tak mampu tu ada masyarakat lain tu kata nak pergi kerja sangkut lah apa semua, itu tak apalah. Jadi sebenarnya kalau nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Ya. Kalau dia merasakan benda tu memang hebat, dia akan bangun awal lagi dia bangun. Dia pergi dulu, dia redah jalan sampai ke tempat kerja dia cari surau yang berdekatan dengan tempat kerja dia berjamaah dekat sana. Kalau dia mengetahui jamaah tu macam mana dia punya ganjaran dia. Tapi terpulang kepada masing-masing. Ini saya suggest saja. Terpulang kepada tuan-tuan, bagaimana tuan-tuan nak memastikan perjalanan hidup tuan-tuan okey, mengikut syariat, tak langgar larangan Allah. Aku ni seorang Islam, cuma aku tak awal waktu, tapi tak kisah. Lebih baik daripada yang kadang-kadang yang tak solat tu. Macam mana tuan-tuan? Yang mana yang tak solat tu? Jadi macam tu. Kira-kira dia lah ya tuan-tuan. Antara dalil kefarduan solat melalui beberapa firman Allah dalam surah Ar-Rum yang bermaksud, maka bertasbihlah kepada Allah. Bertasbih kepada Allah Ta'ala di waktu kamu berada di petang hari dan waktu subuh, dan baginya segala puji di langit dan di bumi, dan di waktu kamu berada pada petang hari iaitu waktu zuhur. Cerita dalam surah Ar-Rum ni dia ada cerita dah. Pada petang hari bertasbihlah kepada Allah, dan waktu subuh. Ada cerita dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 17 dan 18. Ibnu Abbas berkata, maksud di petang hari, Ibnu Abbas dia mentafsirkan ayat ni. Ibnu Abbas berkata maksud di petang hari dalam ayat ini adalah sembahyang maghrib dan isyak. Ini Ibnu Abbas. Siapa ada tafsir Ibnu Abbas, tengok dia tafsirkan surah ni. Jadi dia kata maksud petang hari dalam ayat ini adalah sembahyang maghrib dan isyak. Waktu subuh adalah sembahyang subuh. Petang hari ialah sembahyang asar. Waktu zuhur ialah sembahyang zuhur. Dia direct cakap lah macam tu. Dia punya tafsir dia. Ibnu Abbas ni hebat tuan-tuan ya. Orang yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dia hebat orang dia. Seterusnya Allah berfirman lagi, fa aqimus solat inna solata kanat ala mu'minana kitaban maqta. Maka dirikanlah sembahyang sebagaimana biasa. Sesungguhnya sembahyang itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sebab tu yang saya selalu tekankan tadi tu. Bila kita dah tahu waktu solat, kita tahu kan, kita dah tahu waktu solat, kita kena susun hidup kita mengikut waktu solat, agar kita ni orang yang cantik lah. Macam tu. Sebab bila kita menganggap solat ni sesuatu yang penting, kita akan menjaga waktu solat kita. Kan dia tadi dia cakap, kalau boleh solat di awal waktu. Solat awal waktu ni kebiasaannya orang-orang yang suka berjamaah. Dah solat awal waktu, berjamaah lah.
Sayanglah kalau solat awal waktu tapi semayang seorang-seorang. Betul? Kan? Semayang berjamaah dapat 27 ganjaran. Kalau kita solat seorang-seorang mendapat 1 ganjaran. Ada perbezaan dia tu. Ya? Jadi dari segi weightage dia tu. Ganjaran. Cakap itu ganjaran, ganjaran yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Macam kita hidup kat dunia ni, kalau kita bekerja, kita memerlukan ganjaran. Gaji itu adalah ganjaran. Bekerja sebagai juruterus chemical tadi, offer 1,000 tak nak. Kan? Kita sudah overqualify. 1,000 tak boleh, mana boleh, tak nak. Jadi bila kita tahu Allah Ta'ala cakap, solat berjamaah dapat 27. Oh 27. Berlomba-lomba kita melakukan solat berjamaah. Sebab apa? 27 kali. Bayangkan kalau sekali RM1, Allah Ta'ala bayar. Kalau pergi solat jemaah, Allah Ta'ala yang bayar RM27. Ini bahasa kita, bahasa biasa je. Kita pun tak tahu. Ya. Itu pun dapat. Kalau solat berjamaah dekat rumah pun, kalau kita boleh amalkan dekat rumah pun cantik tuan-tuan. Kita sebagai imam, isteri kita, anak-anak kita, silakan, tafadhol, silakan. Tidak menjadi masalah. Tak jadi masalah. Teruskan. Lebih cantik sebenarnya. Sebab bila kita solat ahli-ahli keluarga kita, bila kita habis dia tu, kita boleh bagi tazkirah. Kita bagi tazkirah. Alhamdulillah, ini ayah. Kalau siapa bahasa diri ayah lah. Kalau siapa bahasa diri papa lah. Siapa bahasa diri abah lah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita berjaya solat berjamaah satu keluarga. Mudah-mudahan kita ke syurga bersama-sama. Cantik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh buat dekat rumah, Allahu Akbar. Cantik. Kita dulu berjaya tuan-tuan masa PKP. Alhamdulillah masa PKP dulu. Sampai solat tarawih pun buat dekat rumah. Cantik. Kita dengan ahli keluarga kita. Sebenarnya bila kita bersolat dengan ahli keluarga kita punya perasaan lain tuan-tuan. Kalau kita jadi imam, kita dekat depan tu, perasaan kita lain. Kita ni nak bawa isteri anak-anak kita ni pergi ke syurga Allah ni. Terbaik tuan-tuan, terbaik. Teruskan. Kalau yang mana yang boleh mendirikan solat bersama ahli keluarga di rumah, silakan. Tiada halangan. Sebab itu merupakan tarbiyah. Apabila anak-anak kita besar, katalah dia dah keluar daripada rumah kita. Jadi bila dia dah biasa sembahyang berjamaah dengan bapak dia, tak ada bapak dia pergi surau lah. Itu dia. Dia dah pergi surau sebab dia kecil dah diajar dalam keluarga. Dia pun pergi surau. Aku dekat rumah tak, aku bujang, duduk rumah bujangan. Dalam rumah bujang tu kadang-kadang silap-silap kalau budak ramai-ramai yang geng-geng semua bagusnya, dia jadi imam pula dekat situ. Kita solat ramai-ramai. Budak rumah bujang ni. Sebab dia ditarbiah oleh bapak dia dulu. Ajar bersolat berjamaah. Jadi dia duduk rumah bujang pun dia ajak kawan-kawan dia berjamaah. Kalau tak ada yang nak ikut, dia pergi surau lah. Dia pergi surau. Lepas tu dia ajaklah kawan-kawan, jom pergi surau. Kan baik tu. Apabila tarbiyah yang kita lakukan kepada anak-anak kita dengan cara yang baik, dia punya orang panggil apa, hasil dia baik. Tuan-tuan ingat tuan-tuan, apabila kita mengajar anak-anak isteri kita yang benda-benda yang baik-baik ni, apabila kita meninggal, anak kita tu meneruskan dia punya apa yang kita ajar, itu merupakan saham kita tuan-tuan. Ilmu yang memberi manfaat. Apabila mati anak Adam, terputuslah segala ibadah dia. Terputus segala-galanya. Kecuali 3 perkara. Yang pertama, ilmu yang memberi manfaat. Apa yang kita ajar, apa yang kita share, apa yang kita kongsikan, dan orang mengambil dia sebagai pelajaran. Dan orang tu mengamalkan apa yang kita share tadi. Bila dia amal, lepas tu dia pula share lagi. Tuan-tuan bayangkanlah. Saham kita, bila kita mati besok, itu merupakan saham kita. Sebab ilmu dia akan sambung. Jadi saham tu sentiasa. Level marketing. Mati level. Dia akan sentiasa. Yang kedua,
Yang pertama, ilmu yang memberi manfaat. Yang kedua, sedekahun jariah. Apa-apa yang kita derma semasa hidup kita. Derma ni tuan-tuan, derma ke, sedekah ke, sumbang ke, infak ke, wakaf ke, masa kita hidup. Pastikan masa kita hidup ni, buatlah seberapa banyak yang kita buat. Ada duit lebih sikit, sumbang. Ada duit lebih sikit, infak. Ada duit lebih sikit, wakaf. Buat. Jangan kira. Sebab apa? Sebab itu adalah perkara yang sahih. Confirm akan dapat ganjaran daripada Allah. Teruskan. Dan yang ketiganya, doa anak soleh. Betul. Sukordi, betul. Doa anak yang soleh ni, dia subjektif, tuan-tuan. Kenapa saya cakap subjektif? Kerana kalau kita didik anak-anak kita, tiap-tiap hari kita didik. Angah, Along, Alang, kalau ibu dan ayah esok meninggal, jangan lupa doakan ibu dan ayah. Itu sebenarnya kita nasihat dia. Kita nasihat dan kita ajar dia cara berdoa. Hari-hari kita tanam saham dekat anak kita ni. Hari-hari kita cakap macam tu. Tambah-tambah pula bila kita sakit terlantar tu. Bila kita sakit terlantar tu, itu Sukordi yang termampu je lah. Yang termampu. Jadi, apa yang tambah kita sakit. Masa kita sakit tu, anak-anak kita keliling kita. Ingatkan, ni abah dah nak meninggal lah ni. Abah dah nak jalan lah ni. Pastikan, bila abah dah jalan nanti, abah dah meninggal, Along, Angah, Alang, berdoa untuk abah. Jadi kita kena sentiasa tarbiyah anak kita. Biar masuk dalam kepala dia. Biar terngiang-ngiang dalam kepala dia. Bila kita tak ada je, once kita tak ada, dia rindu kita, dia akan terngiang-ngiang. Dia dengar arwah abah dia pesan ni. Doa. Jadi dia akan doa, tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tidak pernah buat macam tu, tiba-tiba tuan-tuan nak mengharapkan anak kita berdoa pada kita. Susah, tuan-tuan. Susah. Very subjektif. Sebab tu saya cakap very subjektif. Jadi, semasa kita hidup ni, tuan-tuan, yang tiga tadi tu, yang pertama, ilmu yang memberi manfaat. Tuan-tuan ada apa-apa ilmu, tuan-tuan share je. Sekarang lagi senang, tuan-tuan. Kan? Sekarang lagi senang. Belas saja dalam FB, belas saja dalam TikTok, belas saja dalam tak boleh cakap. Medsos, belas saja dalam medsos. Sekurang-kurangnya bila orang baca, ada ilmu ni, nampak tak? Bila dia tengok, ada ilmu ni lah. Lepas tu dia amal, tuan-tuan. Dia amal, lepas tu dia pergi ajar orang pula. Iaitu yang jadi ilmu yang memberi manfaat tu. Bersambung. Apa ni, Sukordi? Dia senang je, Sukordi sebenarnya. Allocatekan RM1. Allocatekan RM1 setiap pagi. Kalau Sukordi orang yang apa ni selalu berjemaah kat surau masjid, bawa RM1 tu masukkan dalam tabung masjid tu. Tak payah banyak-banyak dia, tak payah 100, tak payah 200, tak payah. Satu hari RM1. Satu hari RM1, insya-Allah. Dalam pers kita tu banyaklah. Pagi-pagi nak keluar pergi surau tu, tarik RM1. Pergi sampai kat depan tu, tong tu sak masuk. Solat kalau kita belum solat sunat dekat rumah, kita solat sunat dekat masjid surau. Solat sunat, lepas tu iqamah semayang, lepas tu kita balik. Kan kita dah masukkan RM1 tu. Dan istiqamahlah buat hari-hari. Di samping itu untuk sedekah sumbangan ni, kadang-kadang ada yang datang, anak yatim datang, pusat tasbih datang. Tengok pada masa tu ada duit. Dia sebenarnya Sukordi, dia sebenarnya yang the best. Kalau Sukordi buka pers Sukordi tu, duit RM1, duit RM5, duit RM50, duit RM100. Bila kita buka pers kita tu, kita rasa terlalu kedekut. Amat kedekut. Sayangnya kepada duit yang ada dalam pers tu. Pada masa tu, paksa tangan tu ambil yang RM100 tu.
Paksa tangan ambil yang 100 tu, bagi. Dengan perasaan yang masa tu kedekut sangat, ambil yang 100 tu bagi. Itu adalah sebaik-baik sedekah. Jangan tak tahu. Sebab apa? Sebab masa tu kita kedekut gila. Berkira nak mampus. Tapi kita dengan berat hatinya kita ambil duit yang besar tu. Kita ambil duit yang besar, yang RM100 tu. Kita bagikan kepada anak Tafiz tadi ni. Sebenarnya pada masa tu adalah yang terpaling hebat sekali kita punya pahala sedekah kita. Pada masa rasa paling kedekut tu, kita ni betul tuan-tuan, bukan orang lain lah. Saya pun sama. Saya pun manusia juga. Kalau kadang-kadang kita tengah makan kan, dekat restoran kan, kita tengah makan, tiba-tiba orang datang kan, betul-betul potong kadang-kadang tu. Perasaan kita berontak kadang-kadang tu. Kadang-kadang kita marah. Apa ni, orang tengah nak makan kan? Itu dugaan kepada kita tuan-tuan. Saya pun ada perasaan tu. Tapi kadang-kadang itulah kita kena lawan lah. Kita kena lawan. Bila ada perasaan kedekut tu, ini tips untuk kawan-kawan yang lain ni dah terkeluar sikit pada solat tadi. Tips untuk bersedekah. Kita ni manusia, kita bekerja, bila dapat duit tu kita rasa kita punya je. Oh ya, aku punya lah, duit ni aku punya je kan. Tapi kita lupa dalam duit tu ada orang lain punya. Ada bahagian orang lain. Dan yang tu wajib 2.5% tu. Tapi itu dia ada syarat-syarat dia. Tapi kita tak payahlah nak tunggu syarat-syarat dia macam tu bagai, kan? Takkanlah sampai benda macam tu pun nak berkira sampai berbagai-bagai. Kecuali lah kita memang orang kaya, lain lah. Kita punya duit rolling bulan habis. Macam mana kita nak bayar zakat? Kita not entitled to pay the zakat. Habis bulan tunggu gaji. Macam mana kita nak bayar zakat? Adakah logik? Tak logik. Tak logik kita nak bayar zakat. Sedangkan kita hidup habis bulan makan bulan. Sebab tu daripada situ kita kena suburkan duit kita tu dengan cara bersedekah. Menyumbangkan orang. Ambil sedikit. Jangan sampai nak tunggu berzakat baru kita nak bagi. Kedekut gila. Kedekut gila. Tak hidup masin. Sebab tu saya cakap, kalau dalam soal sedekah ni, janganlah kita tu nak belagak bila nak sedekah, nak bagi banyak je. Janganlah. Mulakanlah dulu dengan yang kecil-kecil. Mulakan dengan kecil-kecil. Bagi hati kita tu lembut dulu. Hati kita kan keras. Hati kita kan keras masa tu. Bagi hati kita lembut dulu. Bagilah RM1. Dengan muka tak malu je kan, bagi RM1 kan. Tak apa. Istiqomah. Bagi hari-hari. Kali tengok 30 hari, kan RM30 tu. Waalaikumsalam. Rahani, waalaikumsalam. Jadi kita cuba istiqomah. Walaupun dengan RM1. Sebab kita gaji kecil. Marhain, rakyat marhain. Kan? Jadi kita bagi RM1. Istiqomah setiap hari. Mula-mula janganlah setiap hari. Gaji pun RM1,250. Ada tak tuan-tuan? Ada kan? Ada. RM1,250. Tolak EPF gedebat, tinggal RM1,000. Kalau orang bujang okey lagi. Kalau orang kahwin tuan-tuan, masa tu memang dugaan yang paling hebat. Jadi pada masa tu tuan-tuan, janganlah buat-buat hari-hari. Tak payahlah hari-hari. Masa gaji pun boleh je. Masa gaji tu keluarkan cepat-cepat. Zak masukkan dalam tabung masjid, tabung surau. Masukkan, pejam mata je. Memang kita pada masa tu kita fikir macam-macam, aku belum bayar lagi ni. Tak apa, bagi dulu dekat Allah Ta'ala. Ya? Okey. Minta maaf, terjaja-jaja pula dah. Tapi untuk tips ya tuan-tuan, untuk tips yang 3 tadi ni, bila kita meninggal ni, betul-betul saya tak nafikan. Tips yang 3 ni tadi, yang pertama ilmu yang memberi manfaat, yang kedua sedekah jariah. Yang ini tuan-tuan, yang ini masa kita hidup, masa kita bernafas ni, masa kita bernafas angin keluar masuk lagi ni, paling-paling kurang kita kena buat. Sebab itu merupakan kita punya saham. Apabila kita mati. Bila kita mati, habis amal ibadat kita, tak boleh solat dah. Kita tak boleh puasa dah. Kita tak boleh menunaikan haji dah. Bila kita dah mati, dah duduk kat bawah tu. Kan? Dah duduk kat bawah.
dah terbaring di pembaringan. Macam mana kita nak buat amal ibadah lagi? Tak ada dah. Tapi pada masa itulah berjalannya kita punya saham-saham tadi. Saham-saham yang kita banyak berkongsi ilmu. Orang menggunakan ilmu yang kita kongsi. Ilmu ni tuan-tuan, jangan salah anggap ya. Bukan ilmu keakhiratan saja ya. Ilmu keduniaan sekalipun yang memberi manfaat kepada insan lain akan mendapat ganjaran. Jangan ajar ilmu yang tak memberi manfaat saja. Jangan dengan ajar orang cara kelentong, jangan ajar orang cara menipu, jangan itu, jangan. Ilmu-ilmu je tu jangan. Sebab apa? Kita dapat juga saham. Tapi saham negatif. Saham negatif. Jadi jangan. Kita kongsikan ilmu yang memberi manfaat. Once kita boom masuk bawah ya, bawah tu, 7 kaki ke bawah, dalam tu, 3 kaki lebar tu, kita dah masuk ke bawah tu, zas, kita punya saham-saham ni pun bergerak. Dah kita tak ada amal ibadah lain, Allah Ta'ala jalankanlah kita punya saham-saham ni. Pada masa tu kita ada orang mengamalkan ilmu kita seramai 1 juta orang. 1 juta orang, subhanallah. Ilmu yang kita kongsikan dah 1 juta orang mengamalkan. Masa tu dah 1 juta saham dah bergerak. Tiap-tiap hari tuan-tuan. Sampai ke hari akhirat tau. Sebab tu tuan-tuan, benda-benda macam ni kita kena duduk, kita kena amati, kita kena fikir. Kita kena ada ilmu lah. Kalau tidak, kita tak tahu ilmu tu, macam mana kita nak amal? Kena rajin mengaji. Simple dia, rajin mengaji. Jadi sebab itulah, bila kita untuk ilmu tadi, tuan-tuan sekarang ni dalam medsos, tuan-tuan kalau ada ilmu apa-apa, cara-cara nak bagi ikan tak hanyir, contoh hantarlah. Tuan-tuan, ni ada petua mengurangkan hanyir ikan. Yang pertama, siang pakai kayu. contoh saya tak tahu apa benda yang dia nak buat. Okey, dia cerita, lepas tu dia pun post kat medsos. Ramailah orang yang pelik, orang yang selalu makan ikan air tawar ni kan ikan hanyir kan. Apa benda lah, aku siang ikan ni asyik hanyir je, bila makan tu bau ikan. Tapi dia sebab dia sedap, suruh jugalah, makan jugalah, tutup hidung sikit kan, sedap punya pasal. Tapi sekali hamba Allah ni ajar macam mana untuk mengurangkan bau hanyir ikan. Ikan darat. Ada setengah orang panggil ikan darat, air tawar lah tu. Jadi dia siang-siang, pastikan pakai tepung. Contoh dia. Saya pun baru tahu itu hari, ikan keli. Ikan keli sebelum ni saya pakai limau je, limau ke asam ke. Tapi baru ni saya dapat pakai tepung tuan-tuan. Pakai tepung. Ikan tu dia punya hanyir keluar. Ikan keli hanyir banyak tau. Jadi pakai tepung. Sama ada air tepung ataupun tepung sekali. Dah lepas kita siang tu, kita taburkan tepung, lepas tu kita gaul, kita perap sekejap. Tepung jagung nak bagi wangi dia kan. Jadi ilmu yang orang ni kongsi, semua orang. Toke pecah lele. Toke yang masak nasi ayam penyet. Kan ada lele juga kan ikan keli. Tengok berapa banyak restoran-restoran tu mengamalkan. Orang makan. Kita dapat saham tuan-tuan. Orang yang kongsikan ikan yang tadi tu dapat saham. Dia meninggal je, saham mengurangkan hanyir ikan tu berjalan dengan hebatnya. Dia yang orang yang bagi ilmu tu dah masuk bawah dah kena tangan. Okey, terima kasih. Daging kambing saya punya favourite tu. Air belacan Okey. InsyaAllah lepas ni saya amalkan dan saya akan juga kongsi. Lepas tu yang ilmu tu berkenaan dengan ilmu. Tak semestinya ilmu agama saja. Ilmu boleh. Ilmu yang memudahkan orang. Ilmu ni sebenarnya adalah tata cara memudahkan kita hidup di dunia ni. Sebagai hamba Allah ni, Allah Ta'ala bagi akal dekat kita ni. Kalau tidak ada cara nak memudahkan orang, kan orang semua nak buat susah. Buat kerja susah. Tiba-tiba kita bagi ilmu memudahkan orang. Semua orang buat kerja mudah, senang. Jadi bila orang buat kerja mudah, dia tak tinggal solat. Dia tak makan masa lama. Dia tak tinggal solat, dia solat awal waktu. Kita bawa balik ke solat lah, jangan tertinggal. Bab kita ni bab solat, jadi kita tarik balik. Jadi
Orang tu tak buang masa lama-lama sebabkan ilmu yang sahabat ni bagi. Allahu Akbar. Jadi bayangkan tuan-tuan. Yang keduanya, sedekah jariah ni. Masa kita hidup ni tuan-tuan, yang saya cakap tadi, jangan kedekut lah. Satu ringgit tu campakkan dalam surau punya tabung tu. Setengah jam ya. Okey. Jadi bukan itu saja, benda-benda lain pun boleh. Apa-apa yang kita boleh infakkan kepada memudahkan orang. Jadi dua ni tuan-tuan, ilmu yang memberi manfaat dengan sedekah jariah ni, sumbangan wakaf apa semua ni tuan-tuan, masa hidup ni tuan-tuan buat. Kalau tuan-tuan mati tak ada orang nak buat kat tuan-tuan lah. Sebab tu masa hidup ni lah kita tu buat. Sebab guna dia bila kita mati, benda ni berjalan. Sebab tu bila saya tak berapa setuju dengan orang-orang yang bila mak bapak dia mati baru nak buat sumbangan, baru nak buat wakaf atas nama mak bapak. Kenapa tak buat masa hidup? Yang masa hidup itulah yang lebih cantik, lebih soheh. Tuan-tuan, bila kita nak buat sesuatu tu kita kena pastikan benda tu solid. Masa hidup ni, masa hidup lah. Sebab dia guna dia function dia bila kita mati. Once kita mati benda tu berjalan. Jadi Kenapa bila mati baru nak buat? Kenapa mati baru nak buat? Baru nak wakafkan, baru nak kecuali dia buat wasiat tu lain lah. Buat wasiat tu masa dia hidup tu. Okey, tak ada masalah. Aku kalau aku mati besok, tanah aku yang belakang sana tu bagi orang buat tanah kubur. Buat surat elok-elok. Tak apa. Once dia mati, dia orang wakafkan jadi tanah kubur. Itu sebenarnya dia masa hidup dia yang decide. Bukannya anak-anak yang dia dah meninggal, dia pun tak ada cakap apa-apa pada masa tu, dia meninggal, tiba-tiba anak-anak berbincang-bincang, tanah yang belakang tu, apa kata kita wakafkan? Kita wakafkan untuk jadikan kubur. Waalaikumsalam Noraini. Kita wakafkan untuk buat kubur. Masa hayat hidup, arwah bapa dia tak ada cakap pun. Anak-anak dia yang mengambil inisiatif. Tak cantik sangatlah tuan-tuan. Bapa yang cantiknya bapa tu sendiri sebelum meninggal tu. Aku nanti kalau aku meninggal, alang aku kalau meninggal, tanah yang belakang tu korang pastikan buat bagi wakaf untuk tanah perkuburan. Yang lain-lain bahagian korang semua dah ada tu. Ikut, cuma yang bahagian belakang tu wakafkan untuk jadikan kubur, tanah kubur. Itu masa dia hidup. Maksudnya kita sendiri yang buat kerja tu. Yang terbaik. Manakala kalau yang tadi tu tak cantik lah. Kita harta kita. Tiba-tiba bila kita dah turunkan pada dewan nak sumbangkan, nak wakafkan atas nama kita. Jadi dia masa tu dia wage, dia kata apa? Kabur. Nak sampai ke kita tu kabur, tapi dia sampai. Dia sampai bukan dari segi tanah tu dijadikan tanah kubur wakaf tu, tak. Dia sampai disebabkan oleh buat baiknya anak kita tu. Anak kita amal baik dia tu. Kita ajar dia buat baik. Tiba-tiba anak kita jadikan tanah tu tanah kubur. Anak tu buat baiklah. Kita dapat saham daripada sana. Bukan kata tak dapat langsung. Jangan salah anggap pula. Ni ada orang kata, itu orang cakap tu tak dapat langsung tu. Janganlah macam tu. Kan ibu bapa kita ni mengajar kita melakukan perkara-perkara baik. Ada ibu bapa yang mengajar kita buat perkara-perkara buruk? Ada. Saya ibu bapa, saya tak ajar anak saya buat perkara buruk. Saya ajar anak saya buat perkara-perkara baik je. Maksud dia bila dia buat sesuatu nanti adalah perkara-perkara yang baik. Dan bila dia buat perkara baik, saya akan dapat saham daripada perkara baik yang dia buat tu. Sebab kita dah mati pada masa tu. Masa tu lah ilmu kita function tu. Orang tak faham benda ni tuan-tuan. Tuan-tuan ambil faham sikit. Faham tak? Faham tak? Ambil faham benda-benda ni. Jangan kita main belasah buat aja. Lepas tu kita tak faham apa yang kita buat. Ambil faham. Ajar anak buat benda-benda baik. Ajar anak menjadi manusia yang baik. Ingat free ke? Tak. Bila anak tu buat benda-benda baik, semua kita dapat saham dia bila kita mati. Ingat. Ilmu apa yang kita cakap ke anak-anak tu. Alang, besar-besar esok jangan tak jaga keluarga kita. Bapak-bapak saudara-saudara kau tengok. Bila kita cakap macam tu, maksud dia kita bagi nasihat, kita bagi ajar dia. Tiba bila kita dah meninggal, bapak saudara dia sakit, dia pergi tolong, bantu apa semua.
Kita dapat bahagian tak? Dapatlah bahagian sebab kita memberi pengajaran kepada anak-anak kita. Dan anak-anak kita implement. Once dia implement, cakap orang putih pula. Once dia implement, kita dapat dia punya laba dia. Ganjaran dia kita dapatlah. Ilmu yang memberi manfaat. Doa anak yang yang nombor 3 ni, saya baru masuk nombor 2 je. Sukardi sekejap. Saya baru masuk yang nombor 2 ni. Sedekah tadi ni. Jadi, untuk sedekah, untuk infak, untuk sumbang, untuk derma, untuk apa-apa lagi, sumbangan, kita masa hidup ni kita buat. Masa kita hidup ni kita buat. Tak banyak, tak mampu banyak, sikit. Sebab kita tidak tahu sikit tu macam mana Allah Ta'ala ganjarkan kepada kita. Kita tak tahu, tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala ni maha pengasih, maha penyayang, maha hebat, maha pemurah. Kita bersangka baik dengan dia. Kita redha dengan dia. Kita bagi RM1. Kita bagi RM1. Kecil nampak kan? Tapi kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala akan bagi pada kita. Kita tak tahu. Kita bersangka baik aja. Kita bersangka baik, ya Allah membayar ganjaran yang baik kepada kita. Jadi, buatlah sedekah yang kita mampu. Tak dapat banyak, sikit. Jangan langsung tak ada. Ya? Cuba sedaya upaya. Sedaya upaya. RM1 tariklah kita daripada pos kita tu. Tarik RM1 tu. Masukkan dalam tabung surau masjid. Tengok orang susah, bagi. Jangan kira banyak sikit. Kalau kita bagi dekat orang ni, jangan kira banyak sikit. Kadang-kadang sikit pada kita. Pada dia tu, Allahu Akbar. Besar pada dia. Kita bagi kat dia RM1, padahal dia dah 3 hari tak makan, tuan. Besar tak RM1 tu? Besar. Okey, sekarang kita masuk yang ketiga, doa anak-anak ni. Jadi yang pertama tadi selesai ya. Yang pertama tadi ilmu yang memberi manfaat, faham ya? Faham. Yang kedua sedekahun jariah tu. Ambil faham dua ni lakukan pada masa kita hidup ni, masa kita bernapas lagi ni. Buatlah mengikut keupayaan kita. Sama juga dengan ilmu tadi, ikut keupayaan kita. Banyak ilmu kita ada, banyaklah kita boleh kongsi. Tak banyak ada, kongsi juga. Jangan langsung tak kongsi. Ada ilmu banyak tapi langsung tak kongsi dengan orang. Apa problem juga. Habis gitu je ilmu tu. Orang Melayu kita ni sebenarnya daripada dulu-dulu ilmu banyak, tapi yang tinggal dekat kita dah apa-apa je, kan? Jadi yang ketiga ni, doa anak yang soleh. Tadi saya ulas sikit tadi. Kita kena selalu ingatkan anak-anak kita supaya bila kita dengan isteri kita meninggal, doakan untuk abah dengan mak. Kalau abah dengan mak meninggal besok, doakan. Sebab abah dengan mak tak boleh doa dah masa tu. Abah dengan mak mengharapkan korang lah doa untuk abah dengan mak, agar Allah Ta'ala memberi rahmat pada abah dengan mak dekat bawah tu. Cakap, ajar dengan anak-anak. Kalau boleh hari-hari, biar sampai masuk di dalam hati anak-anak tu. Esok bila mak bapak aku tak ada, aku kena doakan untuk dia orang. Besok bila anak mak bapak aku tak ada, aku kena doakan. Dia termasuk, dia lekat dalam kepala dia berbagai lah. Dalam hati, dalam kepala dia tu. Dan kita kena selalu tarbiyah lah anak-anak kita tu. Tarbiyah. Jadi, tadi soalan dari Sukardi tadi, bagaimana doa anak yang tak soleh? Saya rasa benda tu tak berlaku. Sebab apa? Sebab bila anak tu dia berdoa, sebenarnya dia dah menuju ke arah soleh. Dia dah menuju ke arah soleh. Cuma dia masih belum perfect. Kalau tidak, dia tak doa lah. Yang kita ni sebagai anak-anak,
kita sebagai anak-anak, janganlah nak kontrakkan doa tu kepada orang lain. Kenapa kita, ibu bapa kita nak kontrakkan dekat orang? Kenapa? Kita lah sendiri kena doakan untuk ibu bapa kita tu. Semuanya nak kontrak. Mentang-mentanglah duit banyak. Duit banyak, banyakkanlah bersedekah, banyakkanlah bersumbang. Jadi kuranglah sikit duit tu. Duit banyak, banyakkan sedekah, banyakkan sumbang. Jadi kuranglah duit untuk kita yang kita pegang tu. Jadi tak adalah kita nak kontrakkan doa untuk ibu bapa pun nak kontrak. Kan? Jangan. Doa untuk ibu bapa kita sendiri. Kalau kalau kita sebagai anak sulung, kita sebagai penggalak kepada adik-adik kita. Bila dua-dua ibu bapa kita meninggal, macam hari raya berkumpul, Alung tu cakap sikit, Alung. Anak-anak yang sulung tu cakap sikit dengan adik-adik. Supaya perbanyakkan doa untuk ibu bapa yang dah pergi tu. Jangan doa untuk diri sendiri saja. Masukkan, selitkan untuk ibu bapa, supaya ibu bapa Allah Ta'ala clearkan. Kalau ada masalah ibu bapa dekat dalam kubur tu ada masalah, mohon kepada Allah untuk di-clearkan masalah tu. Itu dia tuan-tuan, maksud dia tu, doa anak-anak kepada ibu bapa yang telah meninggal. Itu dia. Kalau ibu bapa tu orang yang hebat, orang yang banyak bersedekah, orang yang banyak syariat dia bagus, dia tak memerlukan pun dengan anak-anaknya doa. Tak memerlukan pun, dia duduk dalam kubur baik je. Kubur dia wangi apa semua, Al-Quran duduk sebelah dia. Amal ibadah dia hebat. Dalam kubur dia tak memerlukan pun doa anak dia. Tapi jika ibu bapa tu ada masalah, sikit lah, kita mana tahu ibu bapa kita punya masalah. Kalau dia cerita kita tahulah. Kalau dia tak cerita, ada kita tahu semua masalah ibu bapa kita? Tak tahu. Jadi itulah kita guna doa kita tu, supaya ibu bapa kita di bawah tanah tu dalam keadaan yang aman. Ya, silakan Pak Lah. Waalaikumsalam. Supaya ibu bapa kita yang di bawah tanah tu aman, sejahtera, sampai ke menunggu hari kiamat. Kita tak nak daripada awal ibu bapa kita dah kena berlangkung kat bawah sana tu. Gedebum kat bawah tu. Mujurlah kita tak nampak. Kalau kita nampak, tapi kita kena husnuzon, dan kita sebagai anak kita kena berdoa lah. Jadi yang tadi perkataan yang adakah anak yang tidak soleh, dia sebenarnya once dia berdoa, itu menandakan dia sudah ada datang keinsafan pada diri dia. Dia dah datang keinsafan. Aku dulu dengan mak bapak aku ni membesarkan aku, menjadikan aku seorang yang pegawai yang besar sekarang. Aku dah lama tak berdoa pada ibu bapa aku ni. Dia pada masa tu dia tak berapa cantik lah. Dia punya amalan dia tak cantik. Tapi bila dia dah teringat mak bapak dia berdoa mak bapak dia, lepas tu dia pun secara tak langsung pada masa tu dia sendiri pun dah bergerak berjinak-jinak dengan agama, memperbaiki diri, muhasabah diri, memperbaiki diri, menjaga syariat. Ya, Sukadi agak-agak memberi sedikit idea lah. Kita kena husnuzon ni. Dia sebenarnya yang anak-anak soleh ni, bila dia sebut soleh itu maksud dia orang yang sudah ada pergerakan untuk menjadi soleh. Dia bergerak lah. Dia yang problemnya langsung tak tahu, tak solat, tak doa tu langsung. Dia mak bapak dia pergi tu macam tak ada apa pada dia. Dia suka pula, alhamdulillah mak bapak aku tak ada dah. Kami tak adalah orang nak kacau-kacau aku lagi. Itu anak yang tak soleh. Confirm anak yang tak soleh. Jangan kita jadi macam tu. Jangan jadi macam tu. Mak bapak saya dah meninggal. Mak bapak saya, mertua saya pun dah meninggal. Alhamdulillah setakat ni kalau solat tu adalah doa, panjatkan untuk mereka. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang saya kongsi untuk yang tiga perkara yang bila kita mati, tiga perkara tu semua faham ya. Semua faham. Ambil faham, tolonglah ambil faham. Ambil faham.
Kalau kita tak ambil faham untuk orang yang mati, untuk diri kita. Amalkan untuk diri kita. Ingat, kadang-kadang tu orang kata aku bukan alim pun nak kongsi-kongsi ilmu ni. Bukan masalah alim baru pun nak kongsi ilmu. Tak semestinya. Itu yang saya cakap tadi. Kalau ilmu keduniaan pun yang bermanfaat, silakan. Sekarang ni sebenarnya lagi senang kita nak berkongsi ilmu. Kongsilah. Macam saya cakap tadi, kalau mengurangkan hanya ikan, hantar je, belas je dalam kita punya medsos. Mudah-mudahan ada orang ikut. Lepas tu kalau orang share kan, orang tu pun ada lah, ada petua ni rupanya. Tak apalah aku nak share dengan kawan-kawan. Dia hantar, Kak Long cuba ni, test ni Kak Long. Dia bila dia tag Kak Long tu, Kak Long ni ada ramai kawan. Dah ramai-ramai kawan lagi tahu. Bila tu lepas tu ramai ada yang mengamalkan dapatlah saham kepada kita ni. Ya. Macam tu je. Tapi masa-masa kita hidup ni dua tu cubalah. Yang nombor satu tu kongsilah ilmu yang kita ada, dunia ataupun kehariatan, dan nombor dua tu sumbangan tu, sedekahun jariah tu cubalah mengikut kemampuan kita. Memang kita ni bila lagi duit sikit lagi kita kedekut sebenarnya. Tapi tariklah RM1 daripada dompet kita tu. Kalau kita mampu, kita nak tunjuk, kita nak lawan dengan kedekutan kita tu, tarik duit yang besar sekali tu, yang saya cakap tadi tu. Tarik duit yang besar tu. Duit 100 tu kita tarik. Bagi dekat orang. Orang lagi lah hebat. Ya? Okey. Cantik. Mudah-mudahan memberi sedikit maklumat yang boleh diimplementkan. Implement terus. Ya? Jangan tak implement. Pukul apa dah? 7.50. Okey, lagi 10 minit ya. Saya pukul 8 saya berhenti lah. Jadi pada masa yang sama tu terpulang pada tuan-tuan lah. Malas saya nak cakap. Orang yang sentiasa menjaga sembahyangnya akan dikeluarkan daripada keluh kesah, yang mana telah menjadi fitrah tabi'i, bahawa manusia telah dijadikan bersifat keluh kesah. Kita ni memang dijadikan sifat keluh kesah. Mengeluh manjang. Allah, itulah ini. Mengeluh sekali. Jadi sembahyang ni boleh mengurangkan, boleh mengeluarkan kita punya sifat keluh kesah tu. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan dalam ayat ini bahawa orang-orang yang tekun melaksanakan solat akan terpelihara daripada keluh kesah dengan sifat kikir tak kala menerima kebaikan. Sesungguhnya sembahyang itu juga dapat mencegah seseorang dari segala fahsya dan mungkar. Fahsya dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut, dan kamu dirikanlah sembahyang, sesungguhnya sembahyang itu mencegah kamu daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi bila kita jaga kita punya solat, tiba-tiba hati kita terdetik. Aku geram betul lah jiran aku ni. Ada tu benda tu. Aku bela kucing tapi tak jaga. Bau tai kucing, aku balas. Jangan macam tu. Bila kita orang yang solat, kita takkan buat macam tu. Bila kita terdetik je, kita mana boleh buat. Tak boleh buat macam tu. Kita kena cakap je. Cakap. Tiba-tiba geram dengan orang sebab dia jiran orang hebat, orang kaya kan, kereta banyak apa semua, lalu kat kereta dia, garis kereta dia, ada terfikir dalam kepala otak tu. Tapi kalau kita orang yang semayang, bila terfikir perkara-perkara yang buruk, kita akan pancang dia, kita akan cantas. Pemikiran buruk, kalau orang yang jaga solat, dia akan cantas siang-siang. Ingat niat ni. Okey, sekarang ni bila saya sampai sini, saya nak elaborate sikit lah. Niat apabila kita berniat baik, kita nak tolong orang. Aku tengok jiran aku ni macam tak cukup makan, aku nak bantu dia lah. Terdetik dalam kepala otak, berniat nak membantu dia. Apabila kita terdetik macam tu, kita dah dapat satu ganjaran daripada Allah Ta'ala. Sebab niat yang baik, Allah Ta'ala dah bagi satu ganjaran kepada kita. Kita belum buat lagi tuan-tuan. Once kita buat,
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh Abu Syahid. Once kita buat, kita implementkan, kita tolong dia. Kita beli beras, kita beli bawang, kita beli apa. Assalamualaikum Mat. Ya betul. Kipas tu dia menyanyi. Jadi Assalamualaikum Mat. Ni ada sikit beras lah. Beras ada barang-barang dapur sikit. Nak bagi kat engkau. Alah susah-susah bang. Tak apa ambil. Aku beli lebih tadi. Aku ada beli lebih. Ambil Kita dah tahu dia ada masalah. Kita bagi. Okey bang. Terima kasih bang. Terima kasih. Memang saya pun ada masalah sikit bang. Tak apa. Ambil. Tadi kita berdoa, kita berniat untuk membantu jiran kita. Kita dah dapat satu ganjaran. Allah Ta'ala dah bagi sebab kita niat baik. Dan apabila kita laksanakan, kita implementation kita buat, kita akan mendapat 10 kebaikan. Jadi, kebaikan yang kita buat disertai dengan niat tadi mendapat 11 ganjaran. ada macam itulah On the other hand, ada cerita sebaliknya, kalau kita berfikiran berniat buruk. Kita niat buruk lah, aku nak buka angin tayar kereta dia kan, nak pancitkan tayar kereta dia. Kita ada niat buruk. Niat buruk itu telah ditulis, tapi dia belum dapat panggil apa dosa lah, senang cerita. Belum dapat dosa lagi. Belum dapat apa-apa sebab dia baru berniat buruk. Dia belum mengimplement. Once dia implement, dia pergi kat tayar tu, dia cucuk dengan pisau, baru dia mendapat dosa. Baru dia mendapat keburukan. Bahasa lain, dosa. Tak tahulah berapa. Dia dapat satu. Dapat satu dosa. Nampak tak? Kemurnian Allah Ta'ala, kelebihan Allah Ta'ala, kebaikan Allah Ta'ala. Kita nak buat baik, Allah Ta'ala ganjarkan yang besar-besar kat kita. Bila kita buat buruk, Allah Ta'ala tak bagi lagi ni. Kalau kau belum buat, dia tak bagi lagi. Once dah buat, baru dia bagi. Dan dia bagi pun bagi satu je. Nampak tak? Betul tu. Jadi, kalau kepada orang yang malas nak beramal ibadah, dia pun buat yang fardu-fardu je, sentiasalah berniat baik dalam kepala otak tu. Sebab berniat baik tu dah mendatangkan satu ganjaran. Cuba buat, listkan dalam buku nota kita, satu hari 20 kebaikan niat yang baik kita nak buat. Maksud dia 20 ganjaran dah kita dapat. Buatkan tiap hari. Solat jagalah solat. Yang fardu tu wajib. Yang fardu tu jagalah. Jangan yang harapkan yang dia niatnya tu. Itu yang banyak yang ilmu-ilmu yang tak betul ni, semua main niat je. Tapi solat kena buat. Solat kena jaga, dan yang lain-lainnya berniat baik saja. Dapat pahala free. Ada keupayaan, implement. Lagi banyak, tambahan lagi 10 ganjaran. Okey? Jadi kalau solat ni, maksud dia dia akan mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau betul-betul solat, insya-Allah perbuatan keji dan mungkar tu bila terlintas dia dalam kepala otak kita terus pancung je. Nak pancitkan tayar jiran kita, geram kat dia, terus kita pancung. Apalah kau ni? Apalah niat buruk ni? Pancung dia. Tak buat. Kalau kita orang solat, ya. Jadi bila solat ni, dia nak kena macam mana dia kena fikir tau. Dia kena fikir. Sebab tu Allah Ta'ala kurniakan kepada kita akal. Akal tu Allah Ta'ala kurniakan akal untuk kita berfikir. Takkan saja-saja kita fikir yang buruk dan kita belum buat lagi dapat dosa kan? Tak dapat dosa, belum ditulis. Tapi kalau kita berfikir baik, dapat pahala dah, dapat ganjaran. Jadi bila kita dah dapat idea ilmu macam tu, buatlah, implementlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud Islam itu terbina atas 5 perkara, iaitu naik saksi mengaku bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji di Baitullah,
dan menunaikan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi benda-benda ni kita tengok daripada sini, benda-benda ni pun Islam ni terbina daripada 5. Salah satu dia adalah solat. Salah satu dia solat. Jadi solat tu penting. Oh, sila Abu Syahid, sila. Hati-hati ya. Hati-hati. Malam kang selepas Isyak insya-Allah. Malam kang saya akan baca sirah Nabi ya. Okey, sekarang dah pukul berapa? 8. Saya nak tengok dekat mana yang boleh lagi ni. Okey, sikit lagi. Hadis ini jelas menunjukkan kedudukan solat yang sangat utama dalam Islam. Sebab tu dia dipanggil solat itu tiang agama. Sembahyang solat merupakan perkara kedua yang dilaksanakan oleh seseorang selepas syahadah. Penting tu. Masuk fitrah je. Syahadah tu fitrah. Kembali fitrah je. Terus yang pertama, solat. Nampak penting tak solat tu? Penting. Sebab tu bila lepas orang mengucapkan syahadah, yang penting pada dia belajar solat. Sebab tu kalau kita tengok Perkim, dia apa-apa hal dia akan mengajar solat kepada mu'alaf-mu'alaf baru. Sebab solat tu penting. Ya. Tidak sempurna keislaman seseorang sekira tidak melaksanakan solat fardu 5 waktu atau meninggalkan salah satu daripadanya. Itulah tak sempurna lah. Sebab tu solat ni dia 5 kali sehari semalam. Jadi tu yang saya cakap tadi, jangan tinggal. Kalau ada masalah lain yang menyebabkan kita tertinggal, sama ada kita terlupa ke apa ke, cepat-cepat qada. Kalau ada yang orang kata tak ada solat qada apa semua tu, abaikanlah ya. Kita buat untuk diri kita, kepada Allah. Kita buat bukan untuk orang. Ya. Bila kita tertinggal solat, kita qada. Takkan kita tak nak buat. Habis tertinggal, tak payah buat. Jangan macam tu tuan-tuan. Jangan macam tu. Sebab kita orang yang menjaga solat. Kita tinggal solat tu pun sebabkan ada masyakkah, kesusahan. Sebab tu kalau ada rukhsah yang Allah Ta'ala sediakan, gunakan rukhsah. Ya? Hadiah yang Allah Ta'ala bagi, contohnya bermusafir, boleh di kasar solat kita, boleh dijamak solat kita, lakukan. Mengikut syarat-syarat dia. Belajarlah ya. Okey, sampai setakat ni dululah saya rasa. Sebab yang ke bawah ni dia penerangan yang lain. Nanti kita sambung lagi. Ya. Dah pukul 8 tu. Saya pun ada urusan lain lagi. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pagi ni berkenaan dengan solat memberi sedikit injection. Memberi sedikit injection kepada kita untuk lebih menjaga solat kita dan memastikan solat kita tu lebih baik daripada umur kita budak-budak dululah. Kita kena islah, memperbaharui. Maksudnya kalau kita belajar dulu masa budak-budak, mungkin ada masa tu dia bacaan-bacaan dia ada yang simple-simple saja. Kita dah tua-tua ni, bukannya kita sembahyang macam budak-budak tu laju je. Kita kan dengan tenang, menghadap Allah Ta'ala dengan tenang. Jadi pastikan solat kita tu solat yang terbaik. Bagaimana? Kita anggapkan setiap kali kita solat fardu tu merupakan solat kita yang terakhir. Anggap dia merupakan solat kita yang terakhir. Lebih lagi lah kita akan melakukannya dengan baik lagi lah. Kita anggap ini adalah solat kita yang terakhir, jadi kita baca dengan baik, kita dengan tomak ninahnya, ya, dengan bacaan-bacaan, dengan memperbetulkan bacaan Fatihah wajib lah, jangan sampai salah. Fatihah tu baca yang terbaik dengan tambahan surah, tambah pahala-pahala sunnah, tambah, ya. Jadi, dan juga saya kongsikan tadi tips untuk apabila kita mati tu, tinggal 3 perkara tu. Saya kongsi tadi tu, yang mana yang boleh diimplement, silakanlah. Silakan. Terbaik tu. Itu cadangan yang terbaik. Cuba sedaya upaya.
Jangan kita lapar, kita nak makan, sedaya upaya kita mencuba untuk mencari makanan. Yang ni pun samalah, sedaya upaya kita nak buat. Nak berkongsi dengan kawan-kawan ilmu, apa-apa benda ilmu lah, jumpa ilmu tu, nampak cantik ilmu ni, try implement, tengok. Implement betul. Cantik, share. Lepas tu, yang nombor 2 tu, sedekah jariah tu. Kita ni memang kedekut. Ya. Kita nak dapat duit susah, nak keluarkan susah lah, kedekut. Tapi buanglah sikit perkara perangai kedekut tu. Tarik sikit duit daripada dompet kita tu untuk diinfakkan, untuk disumbangkan, untuk disedekahkan. Tak kisahlah pakai bahasa apa pun, tapi kita mengeluarkan duit kita kepada orang lain. Dan yang ketiga tu, anak-anak kita mendoakan kita kena remind mereka lah. Meringankan mereka dan mengajar mereka lah. Tak kisahlah, dia pun faham lah. Cakap doa ni kau cakap dalam bahasa Melayu, tak ada masalah. Allah Ta'ala tak faham ke kalau cakap bahasa Melayu? Faham, cakap dah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa kedua ibu bapaku. Berilah mereka kubur yang luas, yang bercahaya. Minta lah dengan Allah Ta'ala. Macam tu, ajarkan anak macam tu. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita dah masuk ke bawah tu, adalah bahagian-bahagian yang, kalau itu yang saya cakap, kalau kita hidup masa hayat kita ni, kita adalah seorang yang baik, kita tak memerlukan pun doa tu. Kita selesa kat bawah dengan aircon, dengan apa semua ada. Dan ditemani oleh rakan-rakan yang baik. Tak ada datang kala jengking, tak ada datang ular-ular semua. Semua yang datang baik-baik, cahaya, terang benderang kat bawah tu semua. Ada, kita memerlukan doa daripada anak kita masa-masa tu? Tak ada kan? Jadi kita daripada sekarang kita kena bersiap. Tapi on the other hand, kita kena remind juga anak-anak kita. Okey? Semoga perkongsian saya ni memberi sedikit manfaat kepada diri saya dan juga tuan-tuan. Terima kasih kerana hangout dengan saya pagi ni, pagi Sabtu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua dan merahmati kita semua. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.